Sukses musim baru di utara Semenanjung, Kedah dan Perlis. Ya, kawasan jelapang padi, namun keusahawanannya cukup mengujakan. Ada pelbagai cerita penuh inspirasi kebangkitan usahawan di utara. Yang pertama, dulunya muflis, bankrupt, tak boleh buat perniagaan, berdaftar dengan nama sendiri, tak boleh pinjam. Tetapi kini sudah mampu membuka kilang, nilainya jutaan ringgit, puluhan juta sebenarnya, dan memberikan gaji setimpal dengan gaji di Kuala Lumpur untuk pekerja-pekerja di luar bandar. Itulah kehebatan sukses musim baru. Terima kasih kepada SME Bank, anda akan dapat inspirasi keusahawanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Azhar, saya tunggu sini. Kenalkan, fokus sukses pada minggu ini adalah pada saudara Azhar, seorang usahawan, orang utara macam saya, orang jelapang padi tapi berniaga, berusaha dan kini ada pelbagai kilang. Salah satu daripadanya adalah di sini, Swiss Lab Biotech di Mergong, dan dia banyak buat barang OEM untuk produk kosmetik dan sebagainya. Nanti kita masuk dalam dan cerita Cik Azhar nanti. Ya. Tapi ini memang salah satu daripada beberapa salah satu kilang yang kita develop. Kerana Cik Azhar Jom, dulu tak ada duit, start RM200, lepas tu bankrupt pula, tak boleh minta buka account bank sebagainya. Tapi kini berjaya, usahawan yang ada pelbagai kilang, ada 6 kilang. Itu kita cerita dalam. Inilah dalam Swiss Lab Biotech Sdn Bhd, satu-satunya antara usahawan Bumi Putra yang boleh beli kilang dan menjadikan usaha yang berjaya. Saudara Azhar ada bersama saya. Jadi kita cerita kan pasal apa buat kat sini dan sebagainya. Cuma nanti kita nak pergi tempat kilang asal, tapi bagi sinopsis sikit lah. Ni bukan tiba-tiba boleh dapat pinjaman atau biaya setengah juta boleh beli kilang sebagainya. Ini semua ni titik peluh mula daripada betul-betul bawah dan paling sikit boleh. Sebenarnya Swiss Lab ni antara kilang yang ketiga yang kita wujudkan hasil daripada keuntungan kencana teknologi yang kita tengok sekejap lagi tu. Kencana teknologi setelah kita dapat ilham, kita dapat terhasil saja produk yang kita hasilkan berasaskan kepada Korea teknologi pada tahun 2010-2011. Selepas dapat ilham menghasilkan produk yang sesuai dengan pasaran Malaysia, kita mendapat keuntungan jutaan ringgit. Sampai ada satu ketika 2010 kita berjaya mengutip jualan sehingga 12 juta. Bermula RM200. Jangan lupa RM200 tetap dalam ingatan. Itu pun pinjam. Itu pun kawan bagi pinjam. Dia kata pinjam ni pun RM200, jangan guna lagi RM200, dibeli periuk. Kejap lagi kita akan tengok periuk tu dekat kilang nostalgia kita. Yang tu kita bagi suspend, tengok sekejap lagi. Tapi di belakang ni ada benda. Swiss Lab ni sebenarnya terhasil setelah saya naik flight menuju ke Korea. Bila saya menuju ke Korea, saya terfikir masa ke Korea tu 5-6 jam. Tak tahu nak buat apa, duk fikir macam mana bangsa Cina, bangsa Mak Saleh, bangsa Korea yang saya nak pergi ni boleh maju semaju-maju sampai kita nak potong pun tak lepas. Tapi saya fikir juga, Cina dia kata produk daripada Switzerland. Betul juga India, Mak Saleh apa semua produk daripada teknologi Switzerland apa semua. Jadi saya nampak Swiss Lab ni hasil gabungan Switzerland dengan laboratories. Itu dapat Swiss Lab. Bila saya dapat Swiss Lab, saya call saya punya accountant, saya kata you tolong check nama dia boleh dapat tak dapat. Setelah cek dapat, ni terhasil Swiss Lab Biotech. Sebab kita nak bawa satu new era ataupun era baru. Sebut kata menega orang Melayu ni nak bernama Azhar Food ataupun Azhar Cosmetic ataupun Aina Cosmetic. Fenomena tu dah tak ada. Dah tinggal belakang. Kita go into international. Swiss Lab salah satu jenama international yang kita bangunkan hari ini. Sebab saya nak buka minda. Nak harap pinjaman memang tak akan dapat sebab saya dalam kategori orang bankrupt pada tahun 1998 hingga tahun 2010 boleh dapatkan. Jadi saya guna
keuntungan berbelas juta tu, beli kilang ni secara tunai, beli kilang dalam 6.2 juta, renovate, beli mesin semua, habis semua kat sini, tunai lebih kurang 15 juta yang diaudit oleh biro audit kami. Selalu orang kata kalau Bumi Putra ni, kalau pembuatan, kualiti tu lah. Dia punya ISO ke apa, GMP dia tak sampai tahap. Dan sebab itu pasaraya besar ke gedung-gedung macam farmasi ke, dia tak letak, kita tak nampak jenama-jenama Bumi Putra ni. Kalau ada pun kat bawah atau kat belakang, tapi kat depan tak nampak. Bagaimana nak mengatasi masalah? Okey, kita dah melangkah. Kita ada satu tubuh, ada satu anak syarikat iaitu Al-Kubra Distributor. Dan hari ini, kalau sebelum ni kita dah habis masa banyak untuk membangunkan jutawan Melayu. Dan hari ini kita sudah mewujudkan sebuah anak syarikat untuk memasarkan produk kita di rangkaian pasaraya di seluruh Malaysia. Dan hari ini kita ada bukti. Kita dah masuk atas jenama Le Rose, dah masuk pun kat Giant, dan insya-Allah dah masuk pun pada Watson dan juga tempat-tempat lain lagi. Dan hari ini macam-macam yang kita sembang tadi lah, macam yang kita bercakap tadi, kita insya-Allah akan berganti satu syarikat yang pernah bertata di Malaysia satu masa dulu. Kita akan bergantikan syarikat itu. Apa rahsia untuk memecahkan kawalan orang-orang yang lebih besar, syarikat-syarikat lebih besar ni, macam kalau nak masuk pasaraya, kita nak di depan. Tapi untuk seorang usahawan, apa ya masalah utama yang menyebabkan ramai tak dapat nak masuk? Bukan saja pasaran antarabangsa, pasaran tempatan pun, kalau pasaran besar yang orang kata paling optimal ni pun tak boleh nak masuk. Satu dah saya nampak setelah kami berurusan dengan pasaraya ataupun mana-mana Watson atau Guardian. Satu yang orang Melayu kita tak boleh melepasi. Ini saya boleh andaikan 99.9% Melayu kita tak bersedia. Contoh, nak masuk Watson, kita masuk dalam 4 SKU, kena bayar listing fee 386,000. Saya rasa dah hampir nak jadi separuh jutawan. Saya rasa, dan saya rasa orang Melayu kita tak sanggup nak membayar 386,000 nak sama taraf dengan jenama-jenama antarabangsa. Sebab itulah saya kata tadi, Melayu kita ni satunya. Kalau dia berani melangkah dengan cara profesional, cara international, dia insya-Allah dia akan sama taraf dengan bangsa lain. Yang kedua, mak kita ataupun bapa kita. Selagi kita ada mak, ambil restu. Yang penting mak dan ayah tu, doa mak ayah kita tu, itu yang paling penting sekali. Hebat macam mana kalipun kita, tapi kalau tanpa restu, tanpa doa daripada mak, mustahil saya boleh duduk kat sini. Mustahil. Setuju. Tapi alhamdulillah sampai hari ini mak saya adalah penasihat saya. Nombor satu. Itu prinsip nilai. Kita nak pergi Singapura, kita nak pergi terlalu lama saya pergi tempat belajar untuk tapi sebelum kita pergi rehat pertama ni, era Malaysia lama tu dah berlalu, sekarang era Malaysia baru. Saudara Azhar tu cakap kalau nak minta Saudara Azhar tolong sebarang projek untuk bantu usahawan, jangan bagi duit, jangan bagi dana. Adakah itu harapan Saudara Azhar untuk era Malaysia baru? Setelah saya ditawarkan oleh pihak MARA untuk bantu usaha-usaha di bawah MARA, saya syarat pada pengarah senang saya kata. Saya boleh bantu usaha bawah MARA. Satu syarat, tak dibenarkan memberi sebarang pinjaman kepada usahawan. Kalau MARA sanggup, saya sanggup tolong. Sebab kita akan bantu usahawan, kita tengok apa potensi dia dulu. Kalau dia ada potensi untuk berjaya, baru kita akan bincang pihak MARA untuk sokong sebarang pinjaman. Tetapi satu je, Melayu kita ni majoriti lah, pandai meminjam, tak pandai nak membayar. Itulah kelemahan Melayu kita. Sebab tu pinjam 200, terima kasih kepada cikgu yang bagi, isteri yang bagi kat suami, suami bagi kat kawan nama Saudara Azhar. Dan sekarang kita ada usahawan Bumi Putra yang sedang lihat macam mana nak pecahkan tembok pemasaran antarabangsa. Tepi tengok periuk RM200 tu, dan kita tengok juga apa inspirasi lain. Ini baru satu daripada 6 kilang, kita tengok lagi yang lainnya ada depan. Bahasa orang utara dia kata tempat gym tenang. Itulah dulu tempat ni waktu Saudara Azhar mula-mula buka, tapi tanpa tempat ni tak ada lah atau tiada
keuntungan yang memulakan perniagaan bernilai jutaan ringgit ini? Kalau Saudara Azam boleh cerita. Kalau Sampai kita jalan. tu saya ditawarkan oleh majlis daerah. Dia kata, you main dekat IKS tu, you tengok. Tang mana lot yang you rasa you nak berniaga, you pilih. Kami bagi free, tak payah duduk. IKS Sungai Korok. IKS Sungai Korok. Masa tu zaman apa? Tun Mahathir masa tu zaman tu. 90-an. Tahun 90-an. Jadi saya pun mai buat pilihan, saya tengok orang tua-tua cakap, dalam Quran pun dalam kitab pun cakap, nak berniaga cari pintu utama dia tu menghadap matahari naik. Saya pun kononnya lah, kita pun jahil beragama. Tengok matahari naik. Saya pilih lot ni lah. Belakang sekali. Belakang sekali. Lepas pilih lot ni, saya tengok semua bermulalah era buat produk untuk orang. Pasal tu duduk bangan. Macam mana nak jadi kaya macam orang lain? Macam mana nak jadi kaya macam Syed Mokhtar? Macam mana nak jadi kaya macam Vincent Tan? Macam mana nak kaya macam Ananda Krishnan? Saya punya ikon, saya punya idola, semua yang besar-besar. Saya takkan letak ikon yang kecil. Sebab tak biar orang Melayu kita nak berniaga, nak lawan sama orang Melayu. Saya tak mau melawan orang Melayu. Saya nak seiring dengan bangsa lain. Jadi Alhamdulillah, selepas dapat ilham, inilah bilik saya bertapa untuk buat research. Pasal dulu R&D, saya lah manager, saya lah R&D, saya lah tukang segala-galanya. Staf ada 2 orang. Saya seorang, kawan saya seorang. Di sini, tempat kita cari ilham, mewujudkan satu produk yang fenomena yang satu Malaysia jadi gempak, iaitu Aura White. Jadi Aura White terhasil di sini, Kekoli terhasil di sini, dan hampir 300 jenama terhasil di sini. Lo tempat lama ni yang asal ni. Lo ni tempat ni nak buat apa? Tempat asal setelah kita berbincang dengan dia pun rasa bersyukur dan berterima kasih. Dia minta bantuan kita, jangan tinggal tempat ni. Sebab kalau tinggal, masyarakat sini kehilang tempat pencarian rezeki dia orang. Pasal syarikat lah nak pergi Tunjang. Kencana Biotech akan pindah ke Tunjang. Tapi kilang di sini akan diganti dengan kilang kopi O. InsyaAllah dalam masa sebulan atau 2 bulan lagi, mesin-mesin kopi O akan masuk sini dan kita akan beroperasi kopi O macam mana zaman-zaman mak bapak kita dulu. InsyaAllah kopi O akan beroperasi di sini. Sebab atas kepercayaan majlis daerah bagi pelanggan kita, dia kata jangan tinggal, teruskan di sini. Sekarang ni R&D ni orang muda-muda dah buat lah. Semua dah mudah. Orang dulu mula ya. Ya. Lo ni R&D tu fokus pada apa? Hari ini di sini dia terdiri semua 3 bahagian. Di sini terbagi kepada food supplement dan kita akan masuk fasa baru iaitu fasa farmasi di Tunjang. Di Tunjang ni ke arah food supplement dan juga farmasi. Dan di sini kita arah untuk nak fokus sepenuhnya R&D untuk kopi O. Okay. Sebab kopi O ni kebiasaan kita tak pernah dengar orang buat R&D. Tapi di sini insya-Allah kita akan buat kajian untuk kopi O supaya masyarakat Malaysia, masyarakat dunia boleh minum kopi O yang selamat lagi halal. Pandangan untuk masa depan sebagai strategis perniagaan ni yang sentiasa berfikir ni, kerana saya diberitahu daripada analisis ringkas yang saya lakukan ni, dalam bidang macam ni, kosmetik, pharmaceutical, bila kita keluar je orang lain pun akan berebut untuk ikut. Siapa yang mendahulu tu akan dapat habuan terbesar. Tapi jangka hayat tu bergantung pada saingan yang masuk ni, dan saingan semakin kompetitif. Jadi rahsia syarikat menuju ke depan untuk nak mengatasi masalah-masalah persaingan yang hebat dan sihat kat luar, terutama bila orang tahu resipi untuk menjalankan perniagaan ni, banyak ramai follower akan follow kita. Tapi untuk melangkah seterusnya, di samping kita mewujudkan rangkaian franchise, kita akan ekspor rangkaian franchise ni di seluruh dunia. Dan hari ini kita dah mula mengurak langkah yang diketuai oleh GM kita. Jadi saya rasa di segi pasaran bukan masalah utama. Masalah utama kita adalah macam mana nak transform, macam mana nak ubah mindset orang Melayu kita ni, fikir di luar jangkaan kotak kita. Jangan fikir dan jalan ke pumpung kita. Kena fikir ke arah international. Baru syarikat boleh berjaya. Jadi tapak baru di Tunjang tu akan memberikan satu pentas baru untuk keseluruhan syarikat bergerak ke dunia lah orang kata. Ya. Kalau ikut Tunjang tu, walaupun kilang kampung, pengalaman saya pergi Jerman melihat mesin ataupun teknologi yang kita beli bersama Jerman, saya tengok kilang dekat Jerman, kilang dekat kampung,
pasal apa tempat kita buat kilang kat kampung. Orang mempertikaikan kilang kat kampung. Tapi sebenarnya dari segi keselesaan, kilang lebih baik kat kampung. Yang pertama, kita bagi peluang kepada masyarakat untuk bekerja situ. Tak perlu nak fikir dia kerja di luar apa semua. Dan tagline kumpulan Al-Faiz adalah kilang kampung, gaji kat KL. Maksud dia bekerja di kampung, tapi standard gaji dia mengikut KL. Saya rasa semua orang boleh pilih nak kerja di kampung ke nak kerja di KL. Kerja kampung boleh dapat gaji KL. Maknanya duduk di Gumang Pasu ke, di Tunjang ke, Hosbar ke, Kok Diang ke, masih boleh dapat kualiti hidup macam di Kuala Lumpur tanpa kesesakan Kuala Lumpur. Ya, itu lebih selamat. Okey, kita kena pergi tengok ni. Kita Jom perlu lihat sendiri. Jom kita pergi Kita tak boleh tengok. cerita saja. Selepas ni kita ke Tunjang pula. Penerbit pun tak pernah sampai Sungai Korok Tunjang. Dia pertama kali, nanti kita tunjuk ada macam mana. Anda pun boleh sama-sama menyaksikan kehebatan kalau dengan usahawan dan inovasi, walaupun berada di luar bandar, kualiti hidup sama setaraf dengan bandar dalam aspek pendapatan, tapi dari segi kehidupan lebih aman, tenang dan selesa. Kita tengok betul atau tidak, kita pergi Tunjang. Jom. Kawasan Kubang Pasu, siapa sangka mempunyai usahawan-usahawan yang hebat dan juga pandangan untuk perniagaan masa depan. Dari Gitra, kalau nak mahala ikut jalan ke Kok Diang, ada tempat bernama Tunjang, dan di Tunjang ini adalah fokus masa depan untuk usahawan Bumi Putra yang hebat ni, Saudara Azhar. Mungkin boleh cerita, ni kilang ni belum siap lagi, tapi bila siap dia akan menjadi fokus baru pada perniagaan yang ada pada kumpulan Al-Faiz. Dan dulu hanya bermula dengan periuk RM200 tadi kita dah ceritakan untuk jual jus, tetapi kini bergerak kepada rantaian nilai lebih tinggi seperti produk-produk farmaceutical. Dan untuk produk farmaceutical, amalan pembuatannya, GMP lah, CJ kesihatan, semuanya lebih terperinci dan teliti. Maka kilang ini dibina untuk sampai ke tahap itu, Saudara Azhar. Okey, kilang ni dah hampir 2 tahun. Kita buat secara tunai. Kalau sebelum ni, saya masih ingat Perdana Menteri kita hari ni. Kalau dulu kita sebut mantan, kalau hari ni Perdana Menteri kita hari ni. Ini kawasan dia lah, Kubang Pasu. Kawasan dia. Dia pernah sebut, kita Melayu bertongkat. Saya kata kepada diri saya sendiri, saya kata kepada staf saya kata tidak. Melayu bergantung kepada Allah Ta'ala. Kita tak nak tongkat, kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Hari ini, kita dah bukti dah. Di Kubang Pasu, iaitu di kawasan Kampung Gelung, Tunjang, kita dah diri kilang bertaraf GMP, bertaraf international, iaitu kalau dulu kita tengok kilang dekat sana, Kencana Biotech akan berpindah di sini. Paling lewat 3 atau 4 bulan akan berpindah ke sini. Dan di sini juga, kita juga menggunakan teknologi menjalankan usaha sama bersama yang pertama dengan India. Kita gunakan teknologi farmasi daripada India dan kita gunakan teknologi soft gel daripada Korea. Kita gabungkan soft gel dengan tablet di sini. InsyaAllah pertambahan penduduk, pertambahan pekerja akan ditambahkan lagi antara 100 hingga 200 kaki tangan lagi dalam masa 3 atau 4 bulan lagi, insyaAllah. Kenapa kena pergi rantaian nilai lebih tinggi lah, kata bahasa orang bisnes lah. Ya. Maknanya going up the value chain dalam konteks dulu buat barang-barang ambil 2-3 kelulusan boleh lepas. Sekarang bila masuk kepada rantaian lebih tinggi, nak lepas pengawasan tu. Dan itu bukan saja untuk memenuhi firasat atau pandangan pihak penguasa, tetapi memberikan lebih nilai. Walaupun terpaksa mengadakan kilang dan sistem pembuatan yang lebih canggih, tapi ia tentunya juga membuka pasaran dan peluang yang lebih luas. Bukan saja di Malaysia, tapi di global. Okey. Terhasilnya kilang Kencana Biotech di Tunjang ni sebenarnya hasil lawatan saya untuk membeli mesin macam mana saya kata tadi ke Jerman. Pergi ke Jerman, kilang macam ni sebiji di dalam hutan. Tetapi konsep berniaga international. Sebab yang dikatakan teknologi, hari ini berniaga kena ke arah teknologi. Kalau dulu berniaga ada kepakaran dah boleh berniaga. Tapi hari ini kalau kita nak pergi ke peringkat
international kena ada teknologi. Kalau kita berniaga di fasa yang sebelum ni, kita tak boleh pergi jauh lagi. Tapi hari ini kita terpaksa buat pelaburan yang lebih tinggi. Saya rasa di sini pun pelaburan hampir 30 juta, insya-Allah, untuk kita bersaing di dunia luar daripada Malaysia, iaitu di dunia antarabangsa. Dan semuanya memakai barangan tempatan. Kalau tengok sebelah sana, nanti kita tunjukkan visual dia. Ya. Ada pokok durian Belanda lah ditanam dan sebagainya. Ya. Kalau ikut kajian daripada UPM, kita tahu pokok durian Belanda ni, sebagaimana yang kita tahu, anti-kanser, yang kita tahu anti-kanser, tetapi satu yang kita belum tahu, iaitu daun dia memang sesuai untuk mengurangkan obesiti ataupun kolesterol. Jadi sebab tu fasa pertama kita tanam lebih kurang dalam 1,200 pokok. InsyaAllah ada pertambahan lagi. Jadi itu sebagai untuk testing kat sini, percubaan kat sini. Tetapi permintaan pasaran yang kita buat kajian, terutama dekat Jepun, terlalu banyak permintaan untuk food supplement berbentuk tablet dan juga kapsul. Okey. Maknanya walaupun kilang belum siap, penyelidikan dan pembangunan atau R&D itu sudah pun ada. Produk tu dah bersedia, resipinya semua ada, cuma nak buat lah. Konsep kita berniaga, R&D didahulukan, pasaran didahulukan, kilang in progress. Very simple. Okey, sebelum kita habiskan rancangan ini, nama pun sukses. Sukses ni bukan saja untuk usahawan tu sendiri, tapi untuk komuniti dan juga negara. Apa yang nak daripada Malaysia baru ni, orang katalah Malaysia baru, era ni, apa yang patut kita buat, benda baru apa supaya lebih ramai orang macam ni. Kalau tidak, dia akan sentiasa menjadi alternatif yang arus perdana tu semua yang pemain-pemain terdahulu, old player saja. Kalau bolehlah, dunia baru, kerajaan baru, pentadbiran pun baru, tolong buka ruang sama rata. Kalau benda ni kita bercakap kata kita nak sama rata, kesamaan. Tetapi hari ini kita dah Melayu, dah membukti kita boleh sama rata dengan bangsa-bangsa lain. Jadi harapan saya lah, bisnes ni untuk potensi cukup luas. Tapi minta kerajaan tolong ambil perhatian. Sebab sebelum ni kita dipinggirkan. Terus saya cakap, walaupun ada pihak yang kurang senang, tapi sebelum ni kita menjalankan perniagaan, kita dipinggirkan. Hari ini kita ada bukti mengatakan kita mampu buat sesuatu, pulang pada pihak kerajaan untuk menilai kita. Saya berada di Tunjang, di daerah Kubang Pasu, di Kedah, dan ini contoh bagaimana program sukses turun ke akar umbi menarik keluar cerita-cerita inspirasi usahawan untuk seluruh rakyat Malaysia. Tiba masanya kita memecahkan tembok keusahawanan ini, bukan saja berjaya di dalam negara tetapi juga di peringkat antarabangsa. Jumpa lagi dalam episod sukses seterusnya. Terima kasih kepada SME Bank. Pada keseluruhannya, pihak kementerian memang menyokong penuh usaha yang dibuat oleh SME Bank berkenaan dengan pertandingan YBIS Challenge sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kerana selain daripada mengenengahkan hasil usaha murid-murid sekolah, dari pada pertandingan ini juga kita dapat dapati peluang untuk murid itu pergi lebih jauh dalam menghasilkan produk mereka di berbagai negara. Program inovasi usaha muda sesuai dengan apa yang telah lama kita terapkan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia.
dan salah satu platform yang dapat diceburi oleh murid sekolah ialah YB's Challenge itu sendiri. Selain daripada pihak Kementerian Pendidikan memang sentiasa menyokong usaha-usaha begini. Okey, dari segi kreativiti pelajar-pelajar ni kita nampak kebanyakan dia mengikut trend semasa di mana pemikiran mereka bentuk yang menjurus kepada penjadaan idea tu lebih kepada mengikut kehendak pengguna zaman sekarang ni dan akan datang. Apa yang paling penting bagi saya adalah idea tu bukan saja dari segi kajian dan pembangunan, tapi kita nak, paling penting kita nak harapkan semua idea dapat dikomersialkan. Alhamdulillah, semenjak kita perkenalkan, tahun ini kita dapat 209 kertas cadangan yang diberikan kepada SME Bank sebanyak 113 buah sekolah. So itu peningkatan sebanyak lebih daripada 20% semenjak mula diperkenalkan. Untuk pihak sekolah ini tahu nilai komersialnya, so dari segi target market, macam manakah customer yang diperlukan, apakah market yang mereka hendak serve, so that produk itu boleh dikomersialkan. So kalau kita tengok dari segi sejarah pun ada 2-3 sekolah yang berjaya komersialkan produk mereka hingga ke tahap antarabangsa, hingga ke peringkat antarabangsa. Jadi itulah yang kita ingin tekankan. Senarai peserta akhir YB's Challenge 2018 akan diumumkan pada minggu hadapan dalam rancangan sukses.